Macam dekat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Pagi-pagi duduk di bangku, ditemani dengan kopi hangat. Assalamualaikum wahai sahabatku, semoga pagi ini tetap semangat. Okey, hai Assalamualaikum, bersama saya lagi Miss Nani dalam siaran langsung dari Road Tech Friend. Seperti biasalah kita akan bersiaran setiap hari pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Okey. Topik-topik dan panel-panel yang berbeza membincangkan tentang perkara yang boleh membuka minda kita secara tidak langsung. Kita dapat menimba ilmu pengetahuan yang baru bagi kita. Seperti pada minggu lepas, saya ada menjemput Miss Anis untuk menerangkan tentang kiriman wang dan tukaran mata wang asing. Jika ada yang terlepas sesi siaran langsung pada minggu lepas, jika ada yang terlepas sesi minggu lepas, saya sudah pinkan link, boleh tengok baliklah dekat situ, yang minggu lepas punya live. Okey. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi Miss Anis. Terima kasih kerana bersama saya lagi pada hari ini. Okey, waalaikumsalam. Saya adalah dipertanggungjawabkan bagi Department Money Changer dan kiriman wang. Apa saja tukaran wang ataupun kiriman wang, bolehlah berjumpa dengan saya. Okey, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang kiriman wang dan tukaran wang ni, kita mesti nak tahu kan apa itu kiriman wang dan tukaran wang. Okey, apa yang saya faham sebagai seorang customer, kita semua customer lah kan. Okey. Kalau nak pergi bank atau money changer nak tukar duit kita, kita jadi keliru kan antara buy ataupun sell. So mana satu kita nak tengok. Jadi Miss Anis boleh terangkan tak dengan lebih lanjut macam mana kita sebagai customer nak bezakan rate mana satu, atau ada sistem yang digunakan? Okey. Okey, dalam sistem pertukaran wang, mana-mana sistem yang digunakan dekat mana-mana bank dekat Malaysia maupun dekat ejen pengurus wang, kita semua pakai satu sistem utama, iaitu sistem buying dan selling. Macam kalau dalam bahasa Melayunya kita belian dan jualan lah. Okey, kalau macam sistem yang kita gunakan dari sudut pandangan pelanggan, tak sama. Dia macam kalau sistem yang kita gunakan dari sudut pandangan pelanggan, tapi dari sudut macam mana? Sistem yang kita guna bukan dari sudut pandangan pelanggan, tapi dari sudut penjual. Macam saya nak bagi contoh yang lebih mudah lah. Contohnya macam customer A datang ke money changer, nak tukar duit beliau. Lepas tu kita akan secara langsung tanya dekat customer A tu, tanya dia nak sama ada dia nak beli ataupun jual duit dia. Lepas tu bagi situasi ni pentinglah untuk kita faham yang customer tu nak mempunyai duit ringgit Malaysia ataupun duit foreign currency. Lepas tu macam kalau customer tersebut dia ada duit ringgit Malaysia, maka kalau dari sudut pandangan seorang penjual lah macam saya, kalau dari sudut pandangan seorang penjual, kita sistem tu jatuh kepada selling. Macam dekat rate tu, macam Cik Nani ada duit RM, so dari sudut pandangan penjual, kita dekat rate tu kita tengok rate selling. Atau lepas tu kalau customer tu ada mempunyai mata wang asing, dari sudut pandangan pula kita dekat rate tu kita kena tengok rate buying. Faham kan? Okey kan? Lepas tu untuk kedua-dua rate ataupun harga buying dan selling ni juga berbeza. Macam kalau customer ataupun penjual sendiri keliru dengan
sistem ni ada satu cara yang lebih mudah untuk faham, iaitu harga atau rate buying. Rate buying tu lebih murah berbanding dengan rate selling. Macam buying lebih murah, selling harga dia jadi lebih mahal sikit. Okey. Okay, kesimpulannya macam selalu banyak je customer macam confused. Dia orang tak tahu mana nak tengok rate. Macam tak faham selling and buying. Okay, senang je. Untuk yang buy means means nak beli duit foreign currency. Selling means dia ada duit RM nak jual duit foreign currency. Itu dari pandangan sudut penjual lah. Okey. Untuk kiriman pula macam mana ya Cik Anis? Sebab kalau bukan orang negara luar, macam orang Indonesia yang kerap nak hantar duit dekat kita, hantar duit kat kita. Kita orang Malaysia sendiri ni jarang dengar lah sistem kiriman wang ni. Sebab adakah sistem yang diguna pakai dengan money changer berbeza dengan sistem kiriman wang ni? Boleh tak Cik Anis jelaskan dengan terperinci? Okey, untuk kiriman wang pula, rate tak sama tau untuk tukaran wang dengan kiriman wang. Berbeza tukaran wang dan kiriman wang. Kalau macam dekat setiap money changer, rate pun tak sama. Ada money changer yang rate dia tinggi, ada juga rate dia rendah. Selain tu juga ada juga money changer yang akan buat servis charge yang mahal sikit lah berbanding dengan yang lain. Tengok-tengok tempat juga. Yang tu bergantung kepada setiap money changer yang diorang pergi, yang ada lah dekat Malaysia. Lepas tu untuk kiriman wang, penting untuk kita tahu setiap rate dan servis yang diorang tawarkan. Sama juga macam tukaran wang, sangat penting untuk tahu rate mereka berapa. Sebelum nak pergi tu kita boleh survey dululah. Macam biasanya untuk servis tukaran wang, untuk kiriman wang tak dikenakan. Charge servis maksudnya? Servis charge tukaran wang tak adalah. Dia based on pada rate. Lepas tu setakat yang tahulah servis tukaran wang setakat ni memang untuk tukaran wang memang tak ada servis charge lah. Okay, lepas tu kita balik semula dekat remittance tadi. Remittance ataupun kiriman wang bertujuan untuk memudahkan proses pengiriman wang ataupun transfer wang dari pengirim yang biasanya berada dekat luar negara. Biasanya macam kiriman wang ni dilakukan oleh macam pekerja-pekerja luar, pekerja-pekerja asing. Yang berada kat Malaysia. Contohnya dia ada kat Malaysia, lepas tu dia nak hantar duit ke tempat asal diorang, untuk negara asal diorang macam Indonesia ke kat Nepal ke Bangladesh. Lepas tu kiriman wang tu diorang boleh masukkan dekat account bank ataupun boleh ambil pakai nombor, kita ada nombor rujukan dia atau nombor rujukan dia lah. Okay. Proses-proses bagi orang yang tak biasa buat, mungkinlah kita nampak ni agak remeh. So boleh tak Miss Anis terangkan dengan secara ringkas tetapi jelas bagi tetapan semua penonton di live ni yang menonton pada hari ini tentang kiriman wang ke Indonesia? Okay, boleh. Macam proses dia untuk yang pertama kali nak buat remittance dengan kami lah, dengan Andalusia Hijrah. Macam contoh Cik Nani first time nak buat, Cik Nani kena datang ke HQ kami dekat Andalusia Hijrah dekat Kampung Pandan. Kami akan bagi borang untuk Cik Nani isi. Dekat borang tu Cik Nani perlu isi semua detail-detail penghantar dan penerima wang. Lepas tu Cik Nani perlu sign dan bagi saya IC. Kalau macam luar negara, macam warga asing, perlulah bagi dia punya pasport dan working permit. Ataupun kalau ada iCard tu perlu juga bawa. Tapi yang penting pasport dan working permit lah, sebab kita nak kena tengok benda-benda tu semua. Lepas tu dokumen macam yang pasti pasport tu tak tarikh luput lah. Kalau dah tarikh luput, kita tak akan benarkan untuk dia buat servis kiriman wang.
Kalau macam kurang dari 3,000 atau amount yang sikit pun kita dia kena ada dokumen yang lengkap lah, macam dokumen penting macam invoice ataupun tengok jugalah, nanti kita akan minta apa dokumen penting yang kita perlukan. Tapi biasanya kita akan minta invoice lah. Kalau tak ada invoice? Kalau tak ada invoice, kita tak akan benarkan transaction tu, kita tak akan buat. Kita tak akan lepaskan sebab benda tu penting, sangat-sangat penting. Okay. Itu kalau bagi transaksi 3,000. Kalau jika lebih tadi 3,000 ke bawah kan? Kalau lebih 3,000, kita kena bawa apa-apa dokumen sah ke atau bagaimana? Kalau macam transaction yang lebih 3,000 memerlukan amount yang besar, dia perlu juga supporting dokumen yang kukuh untuk transaction tu dibuat. Sebab tu melibatkan wang yang banyak, so kita perlukan juga dokumen penting tu. Macam sebagai contoh, Cik Nani Cik Nani belajar dekat Indonesia. Lepas tu Cik Nani dah pulang kat Malaysia. Lepas tu nak bayar duit yuran pengajian. Contoh macam amount tu lebih dari macam dalam 5,000 something, kan dah lebih 3,000. So kalau boleh nak kena ada invoice, macam bil pengajian ataupun offer letter ke, untuk bawa sekali dan tunjuk pada kami. Kami akan macam photostat dan simpan lah untuk macam rujukan untuk jadi bukti kukuh lah nanti. Okay, sangat jelas lah dan ringkas apa yang Miss Anis terangkan tadi. Jadi pelanggan-pelanggan yang baru mungkin tidak pernah ada pengalaman nak menghantar duit atau nak tukar duit dekat Andalusia Hijrah ni kan. Jadi apa yang boleh Andalusia Hijrah janjikan seperti benefit-benefit yang ada di Andalusia Hijrah dan tiada di tempat yang lain? Boleh tak Miss Anis kongsikan dengan kita semua? Kita ada benefit dia. Ada beberapa benefit dia. Macam kita ada buat membership lah. Kalau Cik Nani nak jadi membership Andalusia Hijrah, Cik Nani kena juga isi borang. Isi borang details Cik Nani, dengan kita akan bagi satu kad tu, kad membership. Satu kad tu RM5 boleh digunakan sekali bayaran tu sekali seumur hidup. Macam membership. Lepas tu membership tu bila dah isi borang, kita dah masuk detail semua-semua dalam kad membership tu, kira dah settle lah. Lepas tu untuk next transaction, Cik Nani perlu bawa kad membership tu untuk buat transaction. Lepas bila dah ada membership tu, Cik Nani dah tak perlu dah nak bawa IC ataupun pasport. Tapi yang penting kalau pakai pasport tu kena macam kita akan make sure pasport tu tarikh dah luput. Lepas tu ada membership tu kan, macam saya cakap tadi, dah kita boleh guna seumur hidup. Dan pasport tu make sure kena macam renew. Walaupun dah ada membership, tapi pasport tu kena renew sebab kita dah masuk dalam sistem. So dalam sistem tu dah ada, so kita akan trace sama ada pasport tu dah renew ke belum. Kalau macam dah habis tarikh luput, tak renew, kita tak akan benarkan transaction tu dilakukan. Okey. Berbalik kepada kiriman wang yang tadi, yang saya pernah dengar selalu ada Western Union dan MoneyGram. Kalau kita lihat dekat tepi-tepi jalan kan, selalu ada signboard kedai yang ada tulisan Western Union. Saya nak tahu jugalah koridor apa yang Andalusia Hijrah sediakan jika saya berhasrat untuk menggunakan perkhidmatan Andalusia Hijrah ni. Tapi saya pasti banyak pilihan lain kan lagi. Banyak lagi pilihan lain kan yang kita tak tahu. Okey, boleh tak Miss Anis kongsikan apa yang Andalusia Hijrah tawarkan kepada kita semua? Okey.
soalan yang menarik sebab ramai tak tahu tentang Western Union dan MoneyGram. Tapi dekat Andalusia Hijrah Exchange kita tidak menyediakan medium Western Union. Kita hanya ada medium MoneyGram sahaja. Dua-dua sistem ni, MoneyGram dengan Western Union adalah sistem yang terpantas antara sistem yang terpantas dekat money changer. So macam kalau MoneyGram yang saya tahu biasa dalam 10 minit duit dah sampai. Kalau untuk Western Union saya tak berapa pasti sebab kita tak pakai sistem tu lah. Okay, biasa kalau yang normal, maksudnya medium yang normal tu kita akan dapat duit macam kita guna sistem penghantaran wang macam ni. Kita bagi medium yang normal, maksudnya macam medium yang kita akan dapat duit dalam masa sejam ataupun 2 jam penghantaran. Itu untuk yang normal lah, kita tak pakai yang sistem MoneyGram. So macam kalau kita biasanya akan bagi pilihan lah dekat customer. Kerana sebab charge bagi MoneyGram sedikit berbeza dengan medium yang normal yang biasa kita guna. Lepas tu kita akan tanya customer, ikut keselesaan customer, sama ada mereka nak cepat sampai ataupun diorang tak kisah cepat sampai ataupun lambat sampai. Biasa tengok jugalah, tapi kebiasaannya customer mestilah nak cepat sampaikan duit dia kan. Kalau lepas tu jika mereka kalau nak guna MoneyGram, tengok tempat jugalah. Ada yang tengok negara juga. Ada yang charge mahal, ada yang service charge dia dah ditetapkan oleh MoneyGram. Okay. Lepas tu banyak juga customer kita guna MoneyGram sebab itu merupakan salah satu servis yang terpantas. Kat sini kita ada komen lah daripada Rocktech Friend Room. Salam Miss Nani dan Miss Anis. Lepas tu Maisal Ramli, salam Miss Anis dan Miss Nani. Okay, terima kasih kerana bersiaran bersama kami. Okay, sama balik. Okay, kita sama balik. Untuk medium lain yang kita gunakan, kita ada juga servis lain. Macam kita pakai iPay ataupun Transfast. Tapi yang kita punya koridor sendiri, yang macam saya cakap tadi, yang normal punya koridor, kita pakai AMC Remit 3 tu pun bagus jugalah ikut sebab servis kita kan. Biasanya yang paling popular dekat Indonesia kita akan hantar guna AMC Remit 3. iPay ni popular juga. Biasa kita guna iPay untuk hantar ke negara Nepal ataupun Filipina. Macam lepas tu Transfast pula kita biasa hantar ke negara Pakistan. Macam MoneyGram dan AMC biasanya kita hantar ke negara Bangladesh dan Indonesia. MoneyGram dengan AMC biasa Bangladesh dan Indonesia. Lepas tu ada satu lagi macam yang popular, biasa juga kita hantar ke Saudi Arabia. Itu pun kita guna MoneyGram, lagi senang. Lagi 10 minit servis kan, so mesti orang nak cepat sampai. Betul. Okay. Misalnya lah kalau MoneyGram tadi sampai 10 minit je. Dan jika kalau kita gunakan medium normal mungkin sejam atau 2 jam akan sampai kan. Tapi ada tak cut off time? Kalau misalnya saya datang petang ke office Miss Anis, dan berapa lama pihak sana akan dapat duit tu? Kalau datang petang. Kalau datang petang, dia tengok juga. Kalau kita pakai koridor kita, biasanya kalau petang dah lebih pukul 4,
biasanya kita orang dah lebih pukul 4 tu macam tak suggestkan lah untuk customer hantar, sebab kita tak tahu dekat sana sampai bila. Kadang-kadang besoknya pun baru boleh dapat. So saya lebih suggestkan untuk customer datang pagi dan tengah hari macam tu lah. Tapi biasanya pagi dia akan memang cepat sampai. Pagi dalam sejam macam tu dah sampai. Tak pun kurang dari sejam pun dah sampai juga. Kalau petang tu tengok jugalah pukul berapa. Ada kadang-kadang kalau cepat sampai, alhamdulillah lah. Kalau lambat, so kena tunggulah dalam sehari macam tu. Okey. Ada lagi ke? Okay, lepas tu saya nak jelaskan macam kalau nak buat kiriman wang, source of funds tu, atau dalam bahasa Melayu dia, sumber ataupun punca pendapatan ataupun punca duit tu dibawa untuk dikirimkan ke luar negara. Ni macam ni jadi topik hangat lah dalam beberapa hari ni. Macam kami dekat Andalusia Hijrah Exchange sangat mementingkan kesahihan sesuatu perkara macam ataupun dokumen yang kami peroleh. Ni dah jadi macam satu benda penting yang kami perlu amalkan. Wajib lah untuk saya ataupun kami tahu dari mana sumber duit tu datang. Sebab kita perlu juga nak jaga nama baik Andalusia Hijrah Exchange kan. Takkan kita nak buat sambil lewa je kan. So nanti takut jadi apa-apa. So sangat penting lah untuk kita pentingkan semua benda-benda, perkara-perkara macam tu. Khususnya untuk penghantaran wang, jumlah yang besar ataupun jumlah yang terlalu kecil sangat penting untuk jadikan sebagai, untuk jadi rekod untuk jadi rekod dalam Andalusia Hijrah. Sebab tu pentingnya perlu bawa invoice ataupun dokumen-dokumen penting lah yang sah, yang diperakui. Lepas tu kita dah masuk dengan bab-bab macam ni, macam sumber pendapatan ni, saya teringat ada macam minggu lepas kan kita ada satu soalan tentang amla yang tengah, lepas tu sekarang tengah heboh pula tu pasal semua orang kan. Lepas tu masyarakat kita mesti nak tahu apa tu amla. Lepas tu saya rasa dalam kalangan kita pula, bila sebut amla, kita tak faham apa benda tu amla, apa itu amla. Saya terpanggil nak menjelaskan dan lepas tu nak jawab. Ada macam salah seorang komentar yang komen tempoh hari minggu lepas tu kan, dia bertanya tentang amla. Tapi macam saya tak berani sangat lah nak jawab, sebab benda tu macam saya takut bila saya jawab saya salah informasi, salah maklumat nak terangkan. So saya adalah nak menjemput panel khas hari ini untuk terangkan lebih detail tentang apa tu amla. Bolehkah? Boleh je. Okay, saya menjemput Puan Jun untuk terangkan apa itu amla. Assalamualaikum Miss Nani. Waalaikumsalam. Jumpa lagi pagi ni. Okey. Pasal amla tadi yang Miss Ani cakap, okey, boleh tak Puan Jun terangkan apakah definisi bagi perkataan amla tu sendiri? Sebab rata-rata orang dekat luar sana tu asyik sebut amla, tapi ada tak singkatan apakah maksud sebenar untuk perkataan ni? Okey, silakan Puan Jun. Okey, terima kasih Miss Nani. Amla ni sekarang ni semua sebut amla lah, tapi definisi yang betul amla ni maksud dia anti money laundering. Dia ada sejenis akta, tapi yang kami business money changer and remittance ni dia memang berkait rapat dengan amla, iaitu aktiviti dia, kalau bahasa Malaysia senang macam ni, kita panggil akta pencegahan pengubahan wang haram. Maksud dia
dia ubah daripada dia, kita ada dua, kita panggil aktiviti yang illegal activity. Aktiviti yang haram tu dia ubah untuk jadikan jadikan sumber duit tu jadi halal lah, jadi bersih, dia banyak. Jadi kalau untuk definisi yang sebenarnya, dia ada 3 peringkat AMLA ni. Kita panggil, dia ada placement, dia ada layering, dia ada integration. Jadi saya terangkan satu-satu ya. Ini lebih kepada macam technical sikit, tapi baik untuk kefahaman semua. Jadi kita sebagai individu ni, kita sepatutnya tahu, okey, sumber duit yang kita dapat datang pada mana. Contohnya sekarang ni ramai nak buat investment ke dengan kita, company kita ke dengan sesiapa, kita kena pastikan tak salah kalau kita tanya duit tu datang, sumber tu datang pada mana. Kita kena tanya sebab untuk protect diri kita. Kan banyak kes baru ni terjadi pun, kita tengok dekat media sosial, dekat surat khabar semua ada, yang kita tak nak kita terkena sebab atam AMLA ni memang atam paling berat sekali, dan dia punya fine dia tu, denda dia tu memang tinggi, juta juga, kata silap saya 5 juta macam tu. Jadi apa saya nak kaitkan dengan faham tak pasal tu? Faham Okey, lagi satu, ada dua jenis satu AMLA, anti money laundering, dengan satu counter financing terrorism. Yang ini memang ramai yang ambil mudah. Dia bukan duit haram pun, dia datang daripada duit haram atau illegal atau legal punya sumber, tapi dia bagi support. Dia bagi support maksud sokongan dalam sumber derma kepada teroris. Jadi ada negara-negara macam Syria ke, memang kita pakai sanction country yang tak boleh lah nak buat penghantaran ke sana. Untuk remittance pun ada negara-negara macam North Korea, Iran, Iraq. Baru ni pun baru je keluar semalam kot, Pakistan, tapi itu belum dapat final lagi. Jadi kami dekat sini, kat Andalusia Hijrah Exchange, memang sistem kami pun akan sekat kalau untuk hantar ke negara sana. Jadi kita memang, kebanyakan customer kita kat sini, bila dia nak hantar duit, nombor satu, kita kena tengok pattern dia. Kita panggil KYC, itu know your customer. KYC ni kita kena tahu dia kerja kat mana, siapa. Contohnya foreigner kan, kita banyak customer kita foreigner lah, hantar duit ke luar negara ni. So duit tu datang pada mana, siapa employer dia. Lepas tu kalau ada pasport dia kan ada valid pasport, maksudnya tak expired lah pasport tu. Lagi untuk sumber tu, dan untuk hantar ke pihak sana pun kita kena tahu dia hantar kepada siapa. Jadi kita kena tanyalah soalan dia macam relationship dengan pengirim dengan penghantar, penerima. Lepas tu untuk apa, kita kena tanya. Tapi sekarang ni sistem kita memang canggih, sebab business money changer ni kita di bawah Akta Money Services Business Act 2011. Kenapa Bank Negara terapkan, fokuskan yang semua business money changer dekat Malaysia ni di bawah Akta ini, iaitu kami di bawah sektor 3 untuk financial institution, yang dia adalah untuk bagikan lebih kompetitif, lepas tu bagi macam professional lah level. Bila dulu kan business money changer dengan zaman dulu, saya daripada banking background, so dulu kalau kita tengok money changer ni memang boleh je hantar duit, tak ada dokumen, semua sistem. Tapi sekarang ni bila kami masuk ke business money changer ni, industri ni, dia memang lain. Macam untuk setiap operator business money changer ni, macam saya sini pun kami kena ambil exam. Kita ada modul, AMLA punya modul lah, kita ada 4 modul. So kita kena pass 4 modul. Jadi apa yang saya belajar experience pada bank dulu memang lebih kurang sama, tapi bila kami masuk, tapi di money changer business ni memang lebih dalam, lebih teliti. Jadi dokumen kami pun bukan macam simply boleh orang datang kata nak hantar duit. Tak, kita kena siasat, kita kena semak, sebab setiap dokumen yang kita buat tu kena kita simpan 7 tahun. Jadi kena macam boleh je nak hantar business is business, tapi compliance pun kita kena jaga juga. Ada lagi nak tanya? Okey, kalau macam money laundering atau pembersihan wang haram, nak menjadi wang bersih lah. Okey, apa pula yang boleh diklasifikasikan sebagai AMLA? Maksud saya, bagaimana orang-orang yang nak membuat pembersihan wang tersebut, adakah ada step-step tertentu untuk
pembersihan wang tu? Ada, dia senang macam saya kata tadi, dia ada kategori, dia placement. Placement tu maksudnya dia gunakan dulu, sekarang lah memang dulu, daripada dulu sekarang digunakan institusi kewangan macam bank-bank. Macam dulu bank pun zaman dulu lah 20 tahun dulu memang ni dia tak kuatkan sangat untuk check siapa yang bank in, berapa deposit semua. Tapi sekarang ni dekat bank saya pun ada sistem AMLA sistem. Dia macam trigger. So kita tahu, contohnya kalau Miss Nani okey, kita tahu gaji berapa, tapi setiap hari masuk 1,000. Jadi dia akan trigger sistem dekat bank. So kita kena check lah. Jadi dia akan gunakan bank, dia akan gunakan macam ni money changer pun, dia akan hantar duit kepada saudara kat sana semua. Duit yang aktiviti haram ni tak semestinya judi kan, curi, rompak, lepas tu apa lagi, dadah, bisnes-bisnes yang macam tu. Itu dia panggil placement lah. Sekejap dia ada lagi, kita panggil example dia panggil layering. Ini pun kita kena berhati-hati juga. Tak semestinya kalau orang hantar duit sikit-sikit tu, kita rasa oh duit sikit kot kan. Layering ni maksudnya dia multiplekan transfer tu. Contohnya dia hantar dalam sebulan tu, dia hantar kat orang tu banyak kali. So dia panggil layering. Dia apa tu, dia multiplekan transfer. Lepas tu dia repeat invoicing tu. So kita kena make sure kalau macam ada customer kita yang dia buat bisnes dekat Indonesia kan. Yang buat bisnes Indonesia, especially pakaian lah. Jadi nak hantar duit kat sana. Jadi kita kena make sure invoice yang dia hantar tu, dia bukan pakai invoice yang sama. Kita kena tengok kesahihan invoice tu, benda tu. Lepas tu nombor 3, kita panggil integration. Integration ni, ini yang paling, dia illegal proceed into economy. Maksudnya dia teruslah dia beli barang, contohnya dia beli rumah, dia beli kereta. Lepas tu, dan yang paling popular sekarang, dia engaging in legal business by providing capital or loans. Contohnya Miss Nani kan tiba-tiba ada orang approach, Miss Nani, jom kita buka satu restoran ni, saya bagi you modal 200,000. Kan kita jangan terus seronok kan, jangan, sebab kita kena jaga tu. Saya kata kita kena jaga diri kita, protect diri kita. Jangan macam nampak duit tu macam kita dah kabur kan. Kita kena berhati-hati. Lepas tu saya pun nak ingatkan juga, kalau contohnya kita ada bank account kita, kadang kita tak sedar kita buka daripada mak bapak kita ke, pernah buka untuk kita zaman dulu ke. Memang maybe dah dormant, tapi dengan sistem yang canggih sekarang, maybe diorang boleh guna, activate balik, buat online. Jadi kita kena check account kita tu sama ada tiba-tiba ada je orang masuk duit. Kita selalu check account kita, sebab kita tak tahu, tiba benda ni dia boleh berlaku kat mana-mana. Sekarang kan banyak scam telefon kan, tu bahaya. Sebab yang scam ni bukan semua orang faham. Kadang-kadang bila orang macam, bila dia menyentuh emosi, bila contohnya dia telefon Miss Nani, maksud Miss Nani tengah macam emotional tak stable kan, tak stable, tiba boleh je terpengaruh dengan apa dia cakap tu. So kita kena berhati-hati siapa yang call kita, kenal. Jangan simply bagi tu sentuh ni pula, nombor akaun kita ke, bank card kita lah, apa-apa saja. Kalau orang minta through the phone, walaupun dia kata melalui bank, kita kena percaya. Sebab kalau polis, dia takkan call minta information melalui telefon. So kita ada tempat, kalau contohnya dia ada kata ada orang telefon, pernah jadi dia call, dalam akaun kita ada 200,000, dia minta lah apa information, kita janganlah kelang kabut. Tak apa, kita kata kita noted, then kita pergilah bank tu, kita check, sebenarnya tak ada pun. Jadi untuk tutuplah akaun tu, macam tu lah. Lagi tak. So tu saja pasal AMLA. Jadi untuk bisnes remittance ni memang dengan money changer berkait rapat dengan aktiviti yang haram ni. Bukan dia tak berkait rapat, tapi kita kena pastikan sumber-sumber duit tu dia jangan datang daripada sumber-sumber yang kesahihannya kita tak tahu. Ya. Sangat terperinci lah apa yang Puan Jun dah terangkan dekat kita semua. Harap semua warga penonton boleh faham lah apa yang telah disampaikan. Okey, memang sistem AMLA ni memang penting lah, sebab dia sangat bahaya bagi perusahaan dalam industri financial ni. Risiko dia sangat tinggi. Jadi apakah nasihat Puan Jun untuk institusi financial termasuk Andalusia Hijrah ni sendiri untuk menangani dan mengenal pasti apa yang mewujudkan aktiviti AMLA ni? Apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menanganinya?
Okay. So untuk langkah-langkah kita sebagai biasalah rakyat Malaysia kan, sebagai individu lah, kita kena buat apa? Okay, nombor satu macam business money changer ni, setiap transaksi kita mesti ada customer kena datang, kena bawa dokumen. Kan? Dokumen kalau Malaysia siapa? IC. Kalau sebenarnya kita customer kita banyak foreigner kan. Foreigner dekat pasport. Pasport tu kita kena macam nak check. Kena genuine ke, pasport yang sah ke, sebab ada juga pasport yang palsu. Jadi dia ada kriteria macam nak check pasport tu palsu atau tidak. Dia ada kriteria. Betul kita kena tengok expiry date pasport tu. Kalau dia bekerja kat Malaysia, dalam pasport tu ada tulis employment dia. Dia kerja dengan siapa, berapa lama, tarikh dia. Semua ada. Semua dah ada maklumat tu. Borang tu mesti customer isi. Bukan kita tolong isi untuk customer tu. Tak. Customer kena isi, kita confirmkan. Lepas tu untuk, tapi yang bagus tu sebab money changer Andalusia Asians ni kalau nak hantar ke Indonesia kan khasnya, Indonesia tu bagus sebab bila nak hantar ke Indonesia tu, sebab customer kita boleh check account number. Tadi ada Miss Anis ada terang tak? Belum ada. Okey, untuk check account number dekat sana, dekat Indonesia tu, dia bagi account number sebab kita kena penting bukan saja account number. Kita punya sistem kat sini kita boleh check account number dengan nama dia sekali. Contohnya customer kita sini tulis Bapak BAPAK. Tapi bila kita tengok kat sistem dia tulis BPK je. Ada P dot semua dot semua kena ada. Jadi bila kita nak key in dalam sistem, kita kena key in nama yang tepat macam sistem yang kita dah check. Jadi sebab kalau salah macam sistem money changer kat sekarang ni memang saya rasa standard dia dah tinggi lah. Kalau ada apa-apa kan, kalau ada yang tersalah hantar apa semua, kita bagi tahu kita punya principal, dia akan buat perubahan semua, dia buat amendments kan, memang semudah. Tak semacam contohnya kalau saya rasa bank lambat, dia tak dapat macam tu. Ambil masa juga untuk check counterpart dekat sana. Tapi kalau kita money changer kat sini, dalam masa sehari ke dah boleh settle semua kan. Masalah kalau selalunya customer dengan happy lah kalau hantar tu, sebab servis kami Andalusia Asians ni yang terbaik yang kita buat, kita mesra, user friendly. Kita memang terlalu mesra lah dengan customer kita. Sebab okay, bila customer dah buat transaction tu, customer akan check. Kita pastikan customer check nama, amount, hantar semua betul. Lepas masa 1 jam, kalau pakai yang kita punya koridor biasa tu, AMC, kita WhatsApp customer kata duit dah dapat. Itu adalah servis yang kita akan bagi tahu customer, yang bagi kepuasan kepada customer kita. Kalau MoneyGram lagilah 10 minit ke 15 minit dah sampai. Jadi customer tak payah nak kena datang balik nak telefon kita, sebab kita akan update customer yang duit dia dah successfully transfer lah, macam tu. Okey. Ada soalan daripada Linda Ibrahim kat sini. Saya nak tanya, boleh ke kalau saya nak menderma tapi saya tak ada invoice ke, apa jumlahnya kecil saja? Okey, Miss Linda, Assalamualaikum. Okey, ini nak berderma kan. Derma ni contohnya nak hantar ke Indonesia lah, nak derma. Ada juga kita ada customer kita, dia nak derma buat pembinaan masjid kat Thailand, dekat Thailand. Jadi kena ada dokumen lah, kena tunjuk sebab Miss Linda, okey, contohnya agaknya Malaysian, orang Malaysia nak tiba-tiba nak hantar kat sana, tak ada apa-apa relationship kat sana. Jadi kita kena check, kena establish apa relationship yang ada. Tapi kena ada juga bukan invoice lah, macam contohnya mesti kalau untuk derma ni dia akan bagi apa-apa surat ke, dan kita boleh tengok jugalah kekerapan hantar semua tu. Sebab setiap yang kita hantar duit ni bukan orang kata boleh nak hantar je macam tu. Kita kena check. Tapi alhamdulillah so far customer kita kebanyakan foreigner, genuine lah, yang kerja daripada kontraktor kan, Bangladesh. Lepas tu kita ada yang kerja-kerja kedai makan Indonesia. Kebanyakan yang ada kat Malaysia dia dah ada full complete document kan. Okey, harap terjawablah soalan Miss Linda tadi. Okey. Ada soalan lagi. Okey, tapi biasa kalau amount yang kecil susah nak dapat dokumen. Macam mana tu ya? Oh, okey, ada yang macam susah nak dapat dokumen tu. Jadi kami kena fully compliance lah macam tu. Saya punya team pun memang memang dah faham, memang ikut prosedur yang kita ada kat bila kita manage business money changer ni. Nak hantar semua amount without document tu, tanpa document tu memang kita tak terima lah.
Mesti ada dokumen. Walaupun dia kata ni, ada kes, sometimes beli gadget. Jadi kita kena minta lah apa yang dia boleh establish, dokumen apa. Kadang terus WhatsApp kan, sebab invoice tu tak dapat lagi semua tu. Banyak benda lah kita boleh establish untuk dapatkan yang sahkan kesahihan tu. Lagi soalan? Ada tanya lagi soalan? Ada soalan lagi. Okey. Adakah jumlah wang selalunya melibatkan jumlah transaksi yang besar-besar dalam aktiviti amla ni? Okey, Miss Nani, macam tadi saya jelaskan, untuk aktiviti amla ni dia tak semestinya melibat wang besar-besar. Sebab kalau wang besar-besar ni senang trigger kan. Orang boleh check, tapi that's why lah dia ada salah satu step untuk amla ni, dia ada panggil pula layering. Layering tu kan dia layerkan benda tu. Dia buat multiple, dia buat bagi-bagikan, asing-asingkan benda tu kan. So benda-benda macam tu lah kita, sepanjang kami di Undosa Exchange ni, kita memang ada report. Kita kena make sure, kita kena check kita punya report kita setiap bulan, customer tu regular hantar ke semua tu, semua kita kena ada full report tu. Okay. Itu sajalah soalan yang akan tanya kepada Puan Jun. Sekiranya ada apa-apa sebarang soalan, boleh ajukan sebelum kita tamatkan sesi live untuk hari ni. Okey, tadi kan ada Miss Ani saya ada terangkan sebagai kita sebagai pengguna, kalau kita pergi ke money changer atau pergi kat bank, bila buat urusan untuk buat pertukaran mata wang, kita kan dekat ada, in fact kalau kita tengok kat internet pun ada tunjuk rate kan, rate buy and sell. So rate buy dengan sell tu, selalu rate buy tu lebih rendah daripada sell. Jadi selalu kalau kita sebagai pengguna, kita tengok kita point of view pengguna. Kalau kita nak beli duit, kita jangan tengok aku nak beli duit, so kita tengok buy. Tapi tak, kita tengok sell. Sell tu kenapa? Sebab peniaga tu, business tu, dia punya point of view rate tu. Point of view rate tu bank punya view. Jadi bank akan tengok sell. Sebab tu kalau customer kita nak beli pun, kita boleh tahu senang je buy and sell. Sebab buy and sell tu rate buy lebih rendah, sell lebih tinggi. Jadi takkanlah bank nak money changer nak jual yang rate rendah kat kita kan. Mesti rate tu tinggi. Tapi bila customer nak jual balik duit pada kita, kita kena tengok rate rendah lah. Sebab kita buy. Businessman business tu dia beli, dia ambil buy, dia rendah. Macam tu. Lagi yang pasal yang manis. Lepas tu sekarang kan bila PKP dah start balik semua ni kan. Jadi nasihat saya sebab kita dah lama dah PKP yang last bulan 3, bulan 4 hari tu kan. Jadi kita berapa bulan, sebulan kita duduk kat rumah. So sekarang dah start balik. Saya nak tambah sikit lah. Yang ini kita jaga diri kita, jaga kesihatan. Memang kadang ada je orang tak dengar kan. Macam boleh makan kat luar-luar tu. Ada juga kedai makan yang buka. Kita kena support juga peniaga kat luar tu. Tapi dengan cara macam mana untuk support dia orang? Jaga SOP lah. Ada business online kan. Food Panda macam Grab ke, tu boleh tolong bisnes. Sebab bisnes kita ni kita kena hidup kan. Jadi macam kita business money changer ni juga pun remittance. Sebab bila kita buat wawakan, kita share apa servis yang kita ada ni, alhamdulillah masyarakat sekitar ni tahu servis kita. Nampaklah beza dia kan. Dengan sebelum ni kita lebih kepada money changer. Tapi sekarang ni remittance saja jadi kita punya main business berbanding dengan money changer sebelum ni kan. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan daripada Maisara Ramli. Saya nak Assalamualaikum Maisara Ramli. Saya nak tanya, kalau pasport saya dah expired sebulan dan masih dalam proses untuk pasport baru, boleh ke saya nak hantar duit? Okey, Miss Sarah, ni untuk ada juga foreigner kan, foreign worker. Dia memang pasport dah expired. Tapi untuk immigration kan ambil masa sebulan. Tapi dia bekerja lagi. Majikan dia nak renew lagi dia punya pekerjaan dia kan. Jadi dapat je lah surat daripada immigration tu. Selalunya dia ada surat tu. Ada kan? Dia ada tunjuk surat tu, yang extend tu. So kena ada surat tu. Mesti ada. Sebab sepatutnya kalau pasport expired ni dah jadi illegal lah kan dia. Kalau tinggal kat Malaysia dia kena balik. Lepas tu kita buat pula transaction dia. Kita pula jadi macam tak nak involve benda-benda yang tak compliance lah kita ikut tu. Kan? Jadi dia ada. Surat tu ada daripada immigration tu. Harap terjawablah soalan daripada Maisarah Ramli tadi.
Okey, terima kasih banyak Puan Jun atas jawapan-jawapan dan penerangan yang sangat ringkas dan padat. Benda ni amla ni baru terjadi kan. Okey. Dia dah lama lah sebenarnya. Dah lama. Tapi awareness dia tiba-tiba betul. bila jadi yang baru punya kes, dia bagi hidupkan apa tu? Dia buka mata semua orang, kita masyarakat yang tahu jangan nak easy money lah orang cakap kan. Benda macam tu. Okey. Kita sekarang ni perlukan orang yang mahir lah dalam perkara macam ni sebab dan saya amat berterima kasih lah kepada Puan Jun dengan kehadiran Puan Jun untuk hari ni. Okey, masyarakat Malaysia ni memang boleh kata 60% tak tahu pun apa amla ni. So heboh satu Malaysia sekarang tentang Macau scam. Yang terjadi baru-baru ni, ini kita pandang amat serius lah. So amla ni adalah satu ilmu yang amat berharga jika kita semua faham. Kerana tak semua sumber mata wang yang kita dapat tu adalah daripada sumber yang halal dan bersih. Okey. Itu sajalah daripada saya pada hari ini. Okey, semoga kita berjumpa di esok hari dengan topik yang lagi menarik. Okey, Assalamualaikum dan terima kasih.